Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Najib Arif. Ini agenda Awani. Malam ini kita memberikan tumpuan untuk industri kreatif kita, industri filem, dan sudah pasti 2 tahun lepas industri ini adalah yang paling terkesan antara pandemik COVID-19 yang paling awal ditutup dan paling terakhir dibuka kalau boleh kita sifatkan ketika pandemik COVID-19. Namun selepas 2 tahun fasa peralihan ke endemik ini, kita sudah pasti menyaksikan pembukaan yang boleh disifatkan secara besar-besaran, peluang untuk pengarahan dan juga pembikinan filem yang terbuka begitu luas. Namun, pada malam ini kita membincang lain sedikit tentang filem ini. Ini berkaitan dengan filem tajuknya Rompak, iaitu arahan Gas Abu Bakar dan juga merupakan terbitan Forward Pictures yang berhad, dan ini ditayangkan di Astro First saluran 480 bermula 16 Jun yang lepas, dan sudah pasti pada waktu ini saya berbesar hati saya bersama dengan orang-orang kuat di dalam filem ini, iaitu saya bersama dengan dua penerbit eksekutifnya. Pertama sekali iaitu Nasrul Nasir, penerbit eksekutif, dan juga ada Mursyid Muhammad, penerbit eksekutif juga, dan juga salah seorang pelakonnya Tony Yusof, iaitu pelakon untuk dalam filem telefilm Rompak ini. Okey, selamat datang ke agenda Awani. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Kalau kita bercakap tentang filem ini terlebih dahulu, untuk menceritakan apa sebenarnya filem ini, kerana 2 tahun tidak ada banyak filem. Apabila keluar ini, kita menyaksikan 2-3 filem yang besar, termasuk juga telefilm Rompak ini. Mungkin kalau boleh ceritakan untuk pembikinan filem ini terlebih dahulu. Ya. Pertama kali, thank you sebab jemput we all semua. Yes. Okay, Rompak ni dia berkisah tentang scammer, sekumpulan amatur yang telah di-scam, dan yang mengisahkan tentang persahabatan, bagaimana mereka overcome masalah tu dan nak merompak kembali duit diorang. Itulah sedikit tentang Rompak. Untuk Tony sendiri? Saya berlakon selaku perompak ataupun scammer. Saya lah scammernya sebenarnya. Nama watak silam tu adalah Farouk. Itulah kebanyakan orang nama Farouk memang jahat lah. Tak ada, joke. Tapi dalam Rompak ni Farouk memang seorang scammer, dan dia menggunakan NFT ni untuk scamkan orang lah kan. Jadi saya rasa ni filem merupakan satu tool untuk educate orang juga tentang NFT, dan ialah kita dalam setiap sistem tu mesti ada cara orang manipulate untuk kepentingan masing-masing. So I think this is a good film to show what that is all about lah. Okey, kita nak cakap pasal NFT sebab filem ini sangat menarik, sebab filem ini merupakan super telefilm pertama di dunia menggunakan NFT sebagai daya tarikan untuk komuniti digital. Ini sangat menarik sekali. Tapi sekejap lagi, tapi kita cakap pasal filem itu kembali. Untuk Tony Yusof sendiri sebagai seorang pelakon. Tadi saya sebutkan pada pembukaan 2 tahun ni industri tak berjalan. Yang paling awal ditutup, pada akhir dibuka, industri inilah kreatif dan sebagainya kan. Untuk seorang pelakon dan juga nanti kita tanya juga penerbit eksekutif, selepas 2 tahun bagaimana keadaannya? Untuk saya personally, saya tak boleh nak bercakap untuk semua pihak lah. Tapi untuk saya personally, semenjak bukanya ekonomi kita sekarang ni, saya dah lebih busy daripada sebelum pandemik lagi. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih, dan saya I'm very grateful lah sebab ialah kita tak jangka tau. Sebab masa pandemik tu memang saya terus terang cakap, saya memang jam. Kita tak ada income, tak ada kerja, tak ada job. Saya rasa macam diri saya seumpama tak ada peranan. Dan as a man ataupun as a manusia, kita rasa bila terasa tak ada peranan tu rasa macam sangat-sangat tak best. Kan? So jadi saya rasa sangat-sangat very grateful sebab sekarang ni dah boleh berkarya balik. Ya. Untuk karya Rompak, perbezaannya sebelum pandemik, ketika pandemik banyak tidak boleh berlaku dan sebagainya. Selepas pandemik ini menghasilkan Rompak, mungkin bagaimana perbezaannya untuk bukan saja dari kreatifnya, tapi untuk membuat filem itu sendiri. So, daripada sudut produksi lah, saya daripada Forward Pictures. Sebab itu kami bergabung tenaga dengan pihak Intraday, mencari satu kaedah, satu mekanisme bagaimana nak menghasilkan filem yang orang kata rendah sedikit risikonya, tak bergantung semata-mata kepada kutipan sahaja. Di situlah terlahirnya idea ni daripada Encik Mursyid sendiri. Kita NFT kan cerita ni. Okay. Tapi jangan salah ertikan NFT ni adalah crowdfunding. Nanti kita akan terangkan lebih lanjut lah kemudian kan macam mana. So alhamdulillah dengan kaedah ni kita dapat mengurangkan sikit risiko dan tekanan yang berharap tentang kutipan tu kan. Kadang-kadang kita duk fikir untung ke, boleh collect ke cerita ni kan. So ini adalah satu mekanisme baru yang saya harap dapat diterima oleh produksi lain juga, yang dapat diguna pakai di masa akan datang. Okey. Ceritakanlah NFT-nya di dalam filem ini. Kalau bukan crowdfunding, apakah
NFT yang keterlibatannya, kerana ada pemegang NFT dalam filem ini hampir 1,000 orang pemegang NFT. Mungkin boleh ceritakan. Okey, NFT ni sebenarnya dia adalah daripada segi apa-apa saja benda-benda digital yang kita letakkan dia ke dalam blockchain. Okey. So jadi dia juga maksudnya macam tidak boleh dicetak kembali dan sebagainya. Okey. So jadi untuk NFT filem rompak ni maksudnya kita NFT kan dia punya projek tu. So semua pemegang NFT ni nanti juga akan dapat enjoy dia punya utility dia. Antara utility yang ada adalah mereka juga dapat enjoy 20% profit sharing daripada persiaran filem rompak ni, keuntungan cerita ni, dan juga diorang juga dapat memanfaatkan utility lain, contohnya datang ke set penggambaran, dapat berlakon, okey, dapat datang jumpa artis yang berlakon dan sebagainya. Jadi ada pelakonnya juga merupakan pemegang. Betul, ramai. Ramai. Jadi ini adalah macam konsep barulah. Kalau contoh macam kita sebut tadi daripada segi fasa pandemik dapat slowkan industri hiburan semua, tapi dalam masa yang sama sebenarnya dengan fasa pandemik ni juga NFT ni muncul. Okey, dan boleh diterima ramai. Okey, daripada segi itu Intraday sebagai media pasaran kewangan nombor 1 di Malaysia. So kita ada lebih kurang 1 juta pelawat setiap bulan ke website kita. Okay, jadi kita dapat gunakan pengaruh daripada sini untuk educate semua dekat Malaysia ni tentang NFT melalui filem rompak ini. Ya, itu yang paling penting. Nak educate itu. Sebab kalau masa mula-mula saya mendengar NFT, bila borak dengan kawan-kawan dan sebagainya, semua fikir lukisan NFT Gambar, NFT kan, tapi gambar, gambar kan. paling sinonim gambar ape tu. Design apa semua NFT. Tapi bila ni filem, bagaimana untuk educate tu? Cabarannya kalau boleh. Okey, so far tiada masalah sebab kebanyakan audience daripada Intraday sendiri adalah orang yang memang dah familiar dengan pasaran kewangan ni. Jadi mereka memang dah terimalah konsep NFT. Tapi bagi yang belum, melalui filem rompak ni mereka akan dengar ini adalah super tele filem pertama yang di NFT kan. Dan kalau ikutkan, kalau daripada segi konsep filem ini adalah satu konsep pertama di dunia. Sebab sebelum ni kita ada filem Matrix. Okey, yang mana di NFT kan dia hanya jualkan NFT tu daripada segi part of dia punya filem saja. Tetapi ni kita, siapa yang beli NFT ni dapat menggunakan utility yang ada. Contohnya faedah daripada pemilikan NFT ni, dan mereka juga dapat menjual balik NFT ni pada harga yang lebih tinggi. Dan ramai dah memang pemegang NFT rompak ni yang memang dah enjoy profit daripada situlah. Dia dapat jual balik pada harga yang tinggi. Dari sudut produksi untuk penerbit dan sebagainya, apa kelebihannya menerapkan NFT? Sebab ini bukan crowdfunding dan sebagainya kan? Apa untuk penerbit kan? Okey, daripada segi penerbit maksudnya kita dapat menggunakan maksudnya NFT ni sebagai salah satu adalah tools pemasaran lah. So semua pemegang-pemegang NFT ni juga akan rasa mereka adalah memang owner kepada filem rompak ni. Jadi mereka juga akan promote dan sebagainya. Maaf, saya mencelah sikit. Dia bagi sense of ownership tu kepada pembeli kan. Bukan sekadar satu benda yang collectible item je, tapi dia adalah sebahagian daripada orang kata pemilik cerita rompak tu pemilik sendiri. rompak, betul. Ya, itu yang kita bagi experience baru tu. Ya. NFT juga disuntik elemen itu dalam filem ini untuk adegan scam dan sebagainya. Untuk pelakon Tony sendiri untuk bukan saja memahami watak itu, memahami isu tersebut juga, cabarannya kalau boleh ceritakan juga. Sebenarnya saya sampai sekarang saya belum sangat-sangat faham lagi NFT. Bagi saya dia satu benda yang sangat rumit. Tapi saya faham dari segi dia punya rough dia punya bentuk yang rough dia lah, tentang ownership and all that. Sebab saya I'm very interested in benda macam IP kan. Tapi untuk saya nak libatkan diri sebagai Farouk dalam sebagai seorang scammer, saya terpaksa buat faham dalam cerita ni kan, dalam saya punya dialog dan sebagainya. Ada belajar ke menuntut ilmu? Banyak communicate. Tony banyak, kita banyak macam discuss sekali duduk. Cik Mocek sendiri bagi input dia dengan tim Intraday sendiri. So kita banyak berkomunikasi, termasuk director, Gas pun sekali terlibat. Dan NFT ni banyak berkaitan dengan kripto sebab dia adalah teknologi di sebalik NFT tu. Jadi yang cerita rompak ni kita banyak cerita pasal tentang crypto scam lah. Dan kita bagi orang kenalkan kepada orang ramai tentang terma-terma slang-slang kripto tu. Ada jargon-jargon atau terma-terma tertentu, dan kita dedahkan sikit sebanyak tentang apa itu cryptocurrency dalam cerita tersebut.
Apa matlamat akhirnya untuk mendidik dan memperkenalkan ke orang ramai tentang NFT ini? Kerana kalau kita cakap tentang kripto sebagai contoh, baru-baru ini apabila crash, semua salahkan sistem tu. Tidak ada regulation dan sebagainya. Tapi untuk menghasilkan karya seni ini ada jalan cerita naratif yang ingin disampaikan juga kan. Apa yang objektif akhirnya tu? Okey, sebenarnya kita objektif dia adalah memperkenalkan teknologi NFT ni. Sebab NFT ni maksudnya dia bukan hanya apa-apa saja aset digital yang biasa orang tahu tentang lukisan dan sebagainya. NFT ni banyak lagi kegunaan dia. So daripada situlah yang kita cuba terapkan sebagai NFT filem. Okey, mungkin yang ke depan industri mungkin boleh adapt dengan NFT music, lagu dan sebagainya. So jadi kita nak terangkan tentang teknologi NFT ni kepada ramai. Walaupun benda ni crash tapi dia ada teknologi di sebaliknya. Okey. Dan nak kata Bitcoin apa semua kripto semua ni crash dalam masa terdekat ni, benda ni adalah bagi saya adalah cycle yang biasa lah. Lumrah. Saya dah lalui pengalaman tentang kripto ni daripada tahun 2017 lagi. Okey, dan banyak siri lah yang kononnya orang kata crash tapi sebenarnya dia adalah bukan crash, dia adalah peluang di sebalik penurunan tersebut. Okey, perlu menuntut ilmu. Mungkin boleh beli sekarang. InsyaAllah lepas ni. Okey, kalau kita bercakap tentang banyak teknologi baru, kalau kita bercakap contoh e-hailing ini adalah disruption kepada sistem tradisional sedia ada, taksi dan sebagainya. Airbnb juga kepada perhotelan dan sebagainya. Tapi kalau NFT ini mungkin dari segi bentuk kewangan tradisional itu dia memberi gangguan. Tapi kalau untuk NFT filem, apakah disruptionnya kepada industri filem yang boleh mengubah cara kita menghasilkan dan menerbitkan filem sebenarnya? Okey, dia sebenarnya dia bukan disrupt, sebaliknya dia adalah memberi nilai tambah. Sebab dia adalah salah satu teknologi. Di mana bila kita buat filem rompak ni memang kita mendapat exposure dah dan ramai daripada player-player dalam industri ni dah mula berhubung dengan kita bertanyakan tentang teknologi NFT ni. Jadi bagi saya itu adalah salah satu pencapaian yang terbaik lah. Bila orang tanya tu mudah ke untuk orang faham, untuk explain kepada orang sebab macam Tony cakap dia kena susah. duduk minum kopi jugalah untuk terangkan tentang NFT tu. Salah satu lagi saluran atau channel. Kan kita ada pawagam, kita ada on demand, I mean platform, berbagai platform. So NFT ni hanya salah satu lagi tambahan platform untuk kita siarkan. Itu daripada sudut filem lah. Sama juga dengan lagu. Sebab kita ada label-label lagu di luar kan. Tapi NFT ni merupakan salah satu cabang lagi platform untuk mereka menyiarkan diorang punya karya. Untuk kehadapan, sebab ini adalah yang pertama di dunia. Kalau untuk industri kita sudah pastilah kalau kita dah ada experience dan ramai juga bertanya dan sebagainya, mungkin pandangan sendiri bergerak ke hadapan bagaimana industri filem kita, adakah sudah cukup bersedia untuk filem seperti ini, menggunakan NFT sebagai salah satu medium juga untuk hebahan dan juga distribution dan sebagainya. Okey, so far kita kena memang lebih educate lagi lah, kena educate lagi lebih ramai, contohnya daripada segi director, daripada segi penerbit dan sebagainya untuk lebih tahu tentang teknologi NFT ni, bagaimana nak memanfaatkan dalam industri hiburan ni. Jadi kalau mereka dapat faham betul-betul dia punya konsep dia, mereka akan dapat menggunakan NFT ni sebagai salah satu tool pemasaran yang terbaik dan daripada segi itu untuk dapat enjoy lebih keselesaan lah dalam penghasilan filem. Antara trendnya sekarang ini adalah telefilm dan juga filem lah. Mungkin trend lain dalam industri kreatif ini apa yang boleh? Trend lain daripada segi lagu kita boleh tengok dekat US memang dah ada artis yang menghasilkan lagu dan menghasilkan 1 juta NFT dan setiap lagu tu dia hanya jual pada kadar $1 saja. So satu lagu dia dapat menghasilkan terus keuntungan pada 1 juta US dollar kepada peminat-peminat dia, dan peminat dia pula dapat collectible item, iaitu dia dapat pegang NFT lagu tersebut. Ada artis tempatan kita pun yang telah melancarkan lagu-lagu mereka dalam bentuk NFT. Hanya beberapa lah setakat ni. Beberapa. Okey, kita bawakan juga pandangan point of view untuk Tony sendiri. Kerana ini adalah pertama, banyak yang kita belajar, Tony juga belajar, saya juga belajar sebenarnya kan. Mungkin pandangan sendiri kerana ini adalah antara perkara yang baru kita perkenalkan dalam industri filem kita dan juga industri kreatif kita. Selaku seorang pelakon, bagaimana untuk melihat ini bergerak ke hadapan untuk industri filem kita? Adakah ini the future dan juga bagaimana untuk pelakon juga perlu memahami tadi lagu boleh kita jual guna NFT, mungkin ada juga yang Tony produce dan sebagainya mungkin akan melibatkan NFT juga. Sebab saya personally saya anggap ini sebagai satu inovasi yang baru dalam perfilman kan, dan saya sangat-sangat terbuka kepada inovasi sebab
kita akan sentiasa berinnovate. Jadi kita tak boleh nak takut benda baru. Macam mana pun kita kena try, kena tengok macam mana cuba. Kalau kita tak cuba, kita tak akan tahu benda tu buat ke tak. So ni antara langkah-langkah yang saya rasa bagus untuk diambil untuk tengok boleh jauh ke mana kita boleh produce dengan cara macam ni. So to me saya terbukalah dengan cara-cara yang baru ni. Okey. Untuk tadi disebutkan juga bahawa bukanlah fokus itu kepada akhir kutipan dan sebagainya. Sebab filem ni biasa kita sebut sama ada kutipan ataupun banyak menang award. Dua je lah biasa kita. Tapi kali ini fokus adalah kepada NFT dan juga bagaimana untuk sistem baru ini diperkenalkan dalam industri. Setakat ini bagaimana untuk melihat kejayaan objektif tersebut? Okay, dari sudut perniagaan, ia berjaya lah orang kata dari segi kewangan tu, tapi dari sudut exposure tu kita bagi pendedahan atau kita buka macam saya cakap tadi juga channel baru kepada production company untuk mendapatkan orang kata suntikan dana sedikit sebanyak untuk menghasilkan karya yang lebih berkualiti. Sebab kita tahu tak boleh nafi dalam Malaysia ni masalah kita adalah dana. Betul. Kan. So ini kita orang bagi satu solution baru ataupun satu option pilihan baru bagaimana kita boleh menghasilkan filem. Ya. Tadi ini bukan kutipan dana, tapi kalau in the future adakah akan terbuka juga untuk kutipan dana untuk perfilman dan sebagainya, sebab macam tadilah cabaran kutipan dana ni bukan industri kreatif saja, semua industri berdepan yang sama, cuma industri kreatif ini lagi-lagi lepas pandemik lagilah susah untuk mendapat dana dan sebagainya. Keterbukaan itu. So dia tengok daripada segi cara kita mengaplikasikan NFT tu ke dalam konsep filem tu. Contoh macam kita untuk filem rompak memang kita dah ada dana apa semua daripada awal sekali. So kita jual benda ni, maksudnya NFT ni kita just nak kepada kita nak semua pemegang NFT ni dapat enjoy dia punya benefit daripada memegang NFT tu, dan kita nak memperkenalkan lagi NFT ni kepada seluruh rakyat Malaysia lah melalui filem. Disebabkan macam NFT ini mungkin sedikit sebanyak untuk orang di luar daripada komuniti NFT ataupun yang terlibat dalam NFT ini adalah mungkin relatively ilmu yang baru. Tapi untuk komuniti NFT, adakah mudah untuk membina keyakinan mereka untuk menjadi pemegang NFT filem ataupun telefilem di Malaysia ni? So far daripada segi apa yang kita buat, kita daripada segi private sale pun kita dah jual hampir sold out. Kita punya NFT ada 2,000 unit NFT. Okey, daripada segi private sale pun dah hampir sold out, dan kita dapat jual kepada public pun tak berapa banyak lah yang available lagi. Sebelum habis shoot Sebelum habis shoot. Jadi mereka memang sangat menyokong lah projek ini, dan mereka faham bagaimana NFT ni berfungsi. Tapi fungsinya adalah bukan sahaja kepada satu macam medium tadi untuk disebar-sebarkan, tapi merchandising after film itu semua boleh digunakan juga di bawah NFT boleh. Kan. Bagaimana ini harus dikembangkan lagi kepada industri filem kita. Kerana apabila kita cakap ni kita menggunakan medium sedia ada yang dan kita perlu promote tu perlu lebih lagi dan sebagainya, cost kan tinggi. Macam mana ini boleh dikembangkan lagi kalau pendapat? Okey, so far daripada segi sini NFT ni sebenarnya dia terbuka kepada kita boleh panggil individu ataupun artis yang ramai follower. Jadi mereka sebenarnya boleh menggunakan lagi NFT teknologi ni untuk memberikan manfaat kepada mereka punya follower lagi. So jadi dia punya follower tu dapat rasa lebih dapat macam collect, dihargai. Okey, mereka boleh jual. Contohnya macam sesi fan club dan sebagainya. Benda tu NFT juga boleh dijual sebagai jadikan tiket. Okey, jadi mereka dapat nak kata daripada segi bukan saja income lah, tapi ialah artis tu ada buat kerja boleh jumpa lagi ramai follower, benda tu dapat memberikan lebih keuntungan lah kepada artis tersebut. Okay, contoh Tony boleh buat fan club melalui NFT. Kan? Itu satu contoh lah. Kena pergi minum kopi lah dia. Dapatlah angpau sekali-kali. Untuk penerbit juga, legal consideration. Sebab bila kita cakap benda-benda yang baru ni, ramai yang takut bab legal ownership of the metadata ke ataupun daripada filem tersebut dan sebagainya. Bagaimana ini difahamkan ke peringkat orang ramai, khususnya orang di luar komuniti NFT sendiri? So far NFT ni tak ada masalah daripada segi legal, sebab dia adalah salah satu aset digital yang mana memang kalau dia beli NFT tu dia memang dapat NFT tersebut. Cuma NFT tersebut dalam bentuk digital lah, digital token yang memang kita memang tidak boleh sentuh dan terdapat di dalam internet lah, capaian internet saja. Okay, betul. Okay. Jadi tak ada masalah lah daripada segi legal dan sebagainya. Baik, Rompak masih lagi bersiaran di Astro First ketika ini? Ya, masih lagi. Okey.
ini adalah yang pertama dilaksanakan guna NFT. Bergerak ke hadapan apa projek lain yang mungkin boleh dikongsi ataupun perancangan sendiri? InsyaAllah mungkin kita akan ke layar perak, ke panggung wayang lepas ni pula. Sebab lepas pandemik ni kami pun walaupun menghasilkan secara NFT, kita agak berhati-hati juga. Betul. Kan, tentang risiko yang ada. So kita pergi ke platform Astro First dahulu. Mungkin insyaAllah ke depan kita akan NFT-kan ke panggung wayang pula. Itu yang terdekat lah perancangan apa yang kami ada. Okey. Kalau ni untuk filem-filem yang lain dan juga mungkin melihat kepada sisi lain dari industri kreatif itu yang terdekat sekali perancangan. Terdekat sekali kita tengok daripada segi mungkin pelancaran untuk Rompak 2 mungkin. Okey, jika betul-betul komuniti NFT yang ada sekarang ni memang betul-betul mendapat sambutan dan sebagainya. So far kita nampak ada sambutan baiklah daripada segi exposure tu. Subscribe lah banyak-banyak. So jadi betul. Kalau lagi ramai lagi subscribe apa semua, lagi promote dan sebagainya, kalau benda ni menjadi satu kejayaan, memang kita boleh ke Rompak 2. Sebab salah satu utility pemegang NFT Rompak ni adalah dapat menentukan jalan cerita untuk ke hadapan pula. Lokasi, pilihan pelakon. Dan saya berharap watak saya dapat Itulah hidup cakap kembali. dah sekian dah. Sebab tu saya hadir hari ni. Sebab Pesan dah sekian awal-awal. pemegang NFT tu juga dia ada sense of ownership tu kan. So dia dapat menentukan, dia ada dapat vote. Tapi kalau boleh menentukan jalan cerita, adakah terganggu atau tidak karya kreatif? Kita akan bagi guideline. Pilihan. Sebagai contoh, lokasi. Kita tentukan Rompak 2 ni di Seoul, Istanbul atau Bangkok. So mereka akan buat satu poll undian, mana yang dapat undian terbanyak tu kita akan pergi ke situ. Itu salah satu contohnya apa yang insya-Allah kami akan buat. Of course dari segi kreatif dia akan dikontrol lah, tapi dia akan bagi certain parameter yang boleh participate juga. Mungkin kali ni villain nak Tony ke nak orang lain lah. Saya tak boleh kontrol itu. Tak apa, saya akan sogok. Bagi NFT. Bagi NFT awal. Okey, itu bagaimana kita berbincangkan tentang Rompak ini sangat menarik sebab kalau untuk saya juga adalah idea yang baru dan saya percaya juga ramai yang menonton pada ketika ini ada satu perkara yang baru juga untuk kita fahami kelebihan dan juga bagaimana kelebihan ini dibawa ke hadapan ya untuk terdekat Rompak 2 lah kalau kita tengok dan juga mungkin itu kita doakan insya-Allah dan juga insya-Allah ni masuk ke Rompak 2 dan juga filem-filem yang lain bagaimana untuk kita adaptasi perkara yang baru seperti ini, NFT, cryptocurrency dan sebagainya. Ada kalanya orang melihat mudah saja ini adalah scam, Ponzi scheme dan sebagainya. Tapi bagaimana peluang-peluang ini yang ada ini harus kita raih dan juga kita ambil dalam apa jua industri, khususnya industri kreatif seperti ini. Baik, saya mengucapkan terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini, iaitu kita bersama dengan salah seorang pelakonnya Tony Yusof dan juga kita ada Mursyid Muhammad, penerbit eksekutif dan juga seorang lagi penerbit eksekutif juga Nasrul Nasir untuk filem Rompak masih lagi bersiaran di Astro First saluran 480 sejak 16 Jun yang lepas. Boleh tonton untuk lihat filem ini dan juga kelainannya soal scam ini dan NFT yang dibawa disuntik dalam cerita itu juga dibawa sebenarnya dalam filem tersebut menggunakan NFT dengan pemegang-pemegang melebihi 1,000 ataupun 2,000 lah lebih kan, termasuk orang awam dan sebagainya. 2,000 lebih ya. Baik, terima kasih kerana bersama kami. Baik, itu saja agenda untuk malam ini. Semua ini kami akan rangkumkan di laman web kami astroawani.com. Sekian saja, saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.